Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Rampai Pagi dan insya-Allah setelah kita ni janjikannya kita akan mengikuti bersama segmen Tazkirah iaitu mengenai dengan hukum permainan cloud mission dan ini telah kita dengarkan pada khutbah minggu lepas ya. Betul sekali ya. Hangat diperkatakan pada ketika ini mengenai dengan permainan ini dan alhamdulillah ya mudah-mudahan hari ini dapatlah kita ni mendengarkan penjelasan ya daripada tetamu kita ni. Dan alhamdulillah beliau sudah pun berada di sebelah kiri saya. Terus saja bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashid bin Supiri, pegawai agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Wali sama Intan apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sehat saja pagi ini ya. Belum terlambat rasanya ni untuk kita ucapkan selamat hari raya untuk Ustaz ya. Selamat hari raya juga insya-Allah. Kita ni pun sekarang sudah berada di penghujung bulan Syawal ni Ustaz ya. Bulan Syawal. Baik. Hukum permainan claw machine hangat diperkatakan pada ketika ini ya. Semenjak kita ni mendengarkan khutbah minggu lepas yang juga ada menyentuh mengenai dengan permainan ini ya. Jadi untuk mukadimah awal saya serahkan kepada Ustaz terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan dan juga ingin dikongsikan sekitar tajuk kita pagi ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Wali dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang saya hormati Yang Mulia Wali sama Intan serta para penonton, mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-90 yang tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kemenangan dan keberuntungan. Jadi dalam ayat tersebut yang baru saya sampaikan tadi tafsirannya jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ni semua supaya jangan sekali-kali kita ni mendekati arak, judi, kemudian pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Kerana semua perkara yang disebutkan itu adalah perbuatan syaitan dan wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Maksudnya kita ni semualah tu orang Islam yang beriman. Ya, kemudian mengenai dengan tajuk kita ni hari ini iaitu hukum permainan claw machine. Jadi memang saya setuju, memang topik ini merupakan di antara topik yang hangatlah sekarang ini. Jadi isu mungkin perbincangan ataupun sampai perdebatan pun ada juga. Ada orang berdebat juga kan, di mana-mana lah yang akan berdebat. Jadi ingin juga saya orang kita ni sebelum meneruskan lagi perbincangan ini perlu juga kita ni tahu mengenai dengan apa sebenarnya judi itu. Kita ni mesti tahu apa yang dimaksudkan dengan judi. Kalau kita ni perhatikan menurut Kamus Dewan, judi itu artinya permainan dengan memakai wang dan lain-lain sebagai taruhan. Itu judi tu. Kemudian judi dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-maisir ataupun al-qimar. Dan ia bermaksud permainan pertaruhan golongan Arab ketika zaman dahulu dengan menggunakan anak panah. Jadi itulah cara orang menentukan nasib tu. Main anak panah, target lain ceritanya tu tapi itulah cara orang menentukan nasib. Kemudian permainan judi itu juga ditakrifkan sebagai permainan dengan anak batu ataupun dengan dadu ataupun segala jenis pertaruhan. Itu takrif mengenai dengan judi. Kemudian di dalam Mu'jam Al-Wasit, judi itu disebut sebagai setiap permainan yang mengandungi pertaruhan dari kedua belah pihak. Sekarang saya lebih detail lagi apa kaitan judi ini dengan claw machine. Kemudian dari segi istilah ia terdapat beberapa takrifan yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Qudamah, ia mengatakan judi ini ialah pertandingan yang tidak sunyi salah satu daripada keduanya untuk menang ataupun kalah. Kemudian Imam Malik ia menyatakan judi itu terdiri daripada dua jenis. Judi ini ada dua jenis ni sebenarnya Wali. Yang pertama ialah judi yang bersifat sia-sia.
Contohnya permainan yang menggunakan dadu, kemudian catur dan sebarang elemen hiburan yang indah kali-kali mendatangkan manfaat untuk kita ni. Kemudian yang kedua ialah judi yang bersifat pertaruhan, iaitu apa-apa yang membahayakan ataupun menggadaikan diri orang lain, termasuklah jual binatang. Sebagai contoh, judi binatang ni apa contohnya? Sabung ayam. Ya, apanya orang kata ni membahayakan ataupun menggadaikan nyawa si binatang itu. Itu pun termasuk sebagai judi. Jadi daripada takrifan yang dikemukakan oleh para ulama yang saya sebutkan tadi, maka dapat kita difahami bahawa judi itu ialah satu permainan yang mengandungi pertaruhan daripada pihak bertanding, di mana ia mengakibatkan kemenangan pada sebelah pihak, manakala pihak yang lain mengalami kerugian. Jadi jelas dah. Jadi supaya relate sekarang apa yang saya sampaikan, kita ni mesti faham dulu ni judi ni apa ni. Kemudian masuk ke tajuk utama kita ni mengenai dengan hukum permainan claw machine. Apakah sebenarnya claw machine ini? Saya rasa ramai orang tahu sudahlah. Kita ni berjalan ke mall besar pun ada, mall sana pun ada, mall sini pun ada selalunya. Kalau di luar negeri lagi banyak. Jadi claw machine ini ialah sejenis permainan yang berupa sebuah kabinet kaca. Dan ia menegak yang mempunyai alat pencengkam. Ia punya claw-nya tu terletak di bahagian atas sebelah dalam kabinet tersebut. Itu claw machine. Kemudian fungsi alat pencengkam itu ialah untuk mengambil barangan yang disediakan oleh pemilik claw machine. Itu jelas sudah tak? Itu yang dimaksudkan dengan claw machine. Kemudian macam mana cara kan main ni claw machine ni? Boleh tahu macam mana caranya? Membayar dulu kan? Bayar dulu kan. Bayar dulu. Kita ni jom masuk dulu kedai itu ataupun tempat premis itu kan, and then kita ni keluarkan duit. Ikutlah kalau sekiranya premis itu menyediakan satu token bersamaan dengan RM1, bahaya itu sudah tu. Artinya kalau token duit, lepas tu tadi tukar jadi token kan, and then ada yang sampai menukar RM10 ya, jadi dapat 10 token lah dan sebagainya. Itu cara kita ni kan menyertai permainan tersebut. Tapi bolehkah kita ni main claw machine itu tanpa token? Kurang pasti Mana Ustaz. ada kan? Mesti bayar dulu. Mana ada Main kan? percuma tidak ada Mana ada kan? Mana ada orang buang-buring masuk kedai terus mak lawa je mak main dan ada kan? Semua ada syarat bah. Artinya di sana ada disyaratkan dah. Itu yang pertama. Kemudian cara permainannya sudah kita ni dapat token itu mudah saya cara mainnya. Ambil token, bawa arah claw machine itu, kemudian apa? Kita ni masukkan. Masukkan token itu arah mesin itu tujuannya adalah untuk mengaktifkan. Untuk mengaktifkan permainan claw machine tersebut. Kemudian apa lagi? Seterusnya mulalah kita ni kan main tu. Pegang joysticknya tu bah, ataupun apa saja yang jenis untuk menggerakkan itu. Kemudian ia punya claw-nya tu, ia punya pencengkamnya tu akan mula bergerak turun. Dia juga ke atas kali itu. Ia akan bergerak turun ke mana saja, ke kiri kah, ke kanan kah, ke sana kah, kemari. Yang penting kita ni yang menjalankan. Kemudian ia akan turun, ia akan mengambil apa yang ada di bawah itu, hadiah lah. Jadi apabila sudah sampai hadiah itu, maka pemain akan cuba berusaha untuk memindah barangan yang ada di dalam itu ke dalam lubang khusus untuk mengeluarkan. Jadi apabila masuk saja dapat dia hadiah tu. Tapi apabila indah masuk macam mana tu boleh? Angus tu. Angus kan? Angus. Angus nangis, masukkan lagi token baru. Macam tu. Atau namanya apa ni orang kata ni namanya orang kata macam addicted. Jadi bila kita ni ambil perhatian mengenai dengan permainan, macam mana cara mainnya tu. Jadi dapat kita ni simpulkan bahawa yang pertama, permainan itu mensyaratkan supaya pemain ini membayar sejumlah wang untuk bermain. Kalau ia anda membayar duit itu, dia dapat main tu. Kemudian yang kedua, pemilik claw machine itu ia menyediakan hadiah, iaitu barang yang diletakkan di dalam mesin tersebut. Kemudian yang ketiga, permainan ini lebih banyak bergantung kepada nasib berbanding kemahiran ataupun skills dalam mendapatkan hadiah. Ini kadang-kadang jadi isu je ni. Ustaznya, mana ada luck tunya, skill kali tunya. Tapi saya dah mendapat beberapa input daripada dalam video dan sebagainya. Ini kerana interview lah, ada salah sebuah video tu. Pemilik claw machine itu diinterview. Tapi bukan negara kita ni lah, negara jiran kita ni. Ia benar-benar pemilik claw machine. Ia bertanya, katanya, orang yang menginterview itu bertanya, adakahnya permainan claw machine ini ia bergantung kepada luck
maksudnya di sini luck ni apa ni artinya? Tuah. Tuah ataupun skill. Lepas itu kata pemilik claw machine atau yang pemilik kedai claw machine itu katanya ia berkata ia bergantung kepada luck sebenarnya. Dia sendiri beritahu. Nasib Nasib. lah. Nasib. Tak ada kaitan sama skill. Sebab selepas itu orang yang menginterview itu ia membuat survei kepada 10 orang. Yang mana 5 orang itu newbie-nya orang Ketani, benar-benar kan baru main, dan 5 orang lagi benar-benar profesional. Jadi bila ia membuat survei di sana, ia mendapati bahawa setiap seorang itu kan kena suruh main 20 kali. Artinya setiap seorang 20 kali bermakna 10 orang 200 kali itu. Okay. Dalam 200 game artinya. Jadi bila disimpulkan di hujungnya, bis dorang ini mendapati 5 orang yang newbie ini yang baru-baru pernah main claw machine. Bis dorang ini mendapat win rate. Win rate ini artinya menang dapat hadiah itu rata-rata 0.8 sampai 9.2% sahaja. Win rate-nya. Orang yang newbie benar-benar. Yang baru mainnya. Yang baru main 0.8 sampai 9.2 yang dikaji oleh orang itu. Okay. Kemudian win rate bagi yang profesional kalau sekiranya profesional ini selalunya dalam mindset-nya apa? Orang handal kan. Benar-benar handal. Kalau dapat 50%, 100. Ini orang mendapati bahawa orang yang profesional win rate-nya tu 6 ke 18% sahaja. Rendah tu. 6 ke 18% itu rendah tu bagi orang level profesional. Jadi ialah sudah disurvey itu maka ia tentu ujungnya tadi itu ia punya pemilik kedai itu beritahu ia depend on luck sebenarnya, bukan depend on skill. Kemudian dibuat survei lagi mengenai dengan claw tu sendiri, Pak. Okay. Claw-nya di atas tu. Ya. Pencengkamnya ni. Pencengkamnya tu. Pencengkamnya tu kata pemilik kedai itu sebenarnya ia boleh dikontrol. Dikontrol Maksudnya di sini dorang sendiri yang kan dalam pencengkam itu ada elektronik magnet kata namanya. Elektronik magnet. Jadi kata dorangnya dorang sendiri boleh kontrol tu nya. Kalau dorang mau kuat magnetnya tu kuat tu pencengkamnya tu jadi kuat. Kalau sekiranya dorang mau pencengkamnya tu lamah jadi lamah tiak. Cuma tu ia punya apa namanya ni kekuatannya tu daripada 1 sampai 45 strength-nya. Daripada 1 sampai 45 jadi dorang boleh set tu mana satu. Kalau mau kuat full 45. Kalau 45 sekali dia dapat nendah tepung barang itu dia terlepas-lepas dia lagi lepas tu. Dah lepas. Itu satu tu dorang sendiri boleh set. Jadi cuba tanya diri kita ni adakah ia bergantung luck ataupun skill sebenarnya sebagai pemain. Kalau sekiranya pemilik kedai itu boleh men-set kekuatan claw itu sendiri. Kemudian bukan saja kekuatan claw itu di setnya ia boleh men-set ia punya kren itu juga. Krennya ni pergerakan kiri kanan atau daripada 1 speed 1 sampai 15. Okey. Ini yang kena bagi tahu sendirilah oleh pemilik kedai claw machine sama orang yang penjual sendiri claw machine itu. Dorang sendiri bagi tahu. Jadi tidak ada kaitan dengan skill di sana lah. Kalau sekiranya pemilik kedai itu sendiri boleh men-set dia punya anunya walaupun orang itu handal. Mungkin dia handal disebabkan oleh kekuatan cengkaman claw-nya itu 45. Tapi kalau kena set satu saja walaupun dia dapat balik-balik lepas ganya terpigang pun dia dapat. Itu satu kan. Itulah di antara yang saya dapati dan kemudian mereka ni selalunya kalau sekiranya ada sales, dorang ni dapat menjangka bani, dorang dapat mempredik sales bis dorang ni di kedai itu. Kalau sekiranya dah laku, apa yang akan dorang lakukan? Dorang akan membuat claw machine itu claw-nya tu jadi kuat, pencengkamannya tu jadi kuat supaya orang orang kata ni mudah dapat barang mudah dapat edited tak. Bila sudah edited mudah dia akan viral kan dia claw machine sana tu bisa itu kuat tu nya. Itu satu. Kemudian kalau sekiranya terlebih laku bis dorang ni akan melonggarkan semula ia punya claw-nya tu. Jadi nampak sudah tak? Jelas penerangan saya tu sebenarnya permainan claw machine itu tidak ada kaitan dengan skill. Ia bergantung kepada tuah sebenarnya, nasib. Nasib. Ia bergantung kepada nasib. Ini based on apa yang saya apa yang saya carilah maklumat info mengenai dengan claw machine. Kemudian balik semula yang keempat, tadi yang ketiga. Yang keempat, permainan ini menyebabkan satu pihak akan untung dan satu pihak lagi akan rugi. Ini pun ada saya melihat video temu ramah pemilik claw machine, bukan juga di Brunei, di negara jiran kita ni. Ia mengatakan masa tu kena interview, apa untung bisnes muninya? Bisnes membuka claw machine ni, Pak. Simple saja jawapannya. Dia non-Muslim, simple saja jawapannya. Katanya kalau sekiranya orang pemain itu mendapat hadiah, aku yang rugi katanya. Dia sendiri begitu, aku yang rugi katanya.
aku rugi, tidak ada dapat apa-apa. Dan orang itu mendapat keuntungan. Macam itu. Jadi jelas di sana itu sudah ada konsep perjudian. Dan ingat, itu bukan kata-kata orang Islam, itu kata-kata orang non-Muslim. Kemudian jadi kesimpulannya daripada keempat-empat perkara tersebut mempunyai kaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam judi. Kerana ia melibatkan pertaruhan antara pemilik dan pemain. Contohnya apa maksudnya di sini? Kalau sekiranya pertaruhan harta pemain tu nah duit kita ni tu bah. Duit kita ni tu kita ni convert jadi token untuk mengaktifkan mesin tersebut. Atau pertaruhan pemain. Tapi pertaruhan pemilik faham lah kita ni tu hadiah yang di dalam tu. Kadang-kadang hadiahnya macam-macam lah. Ada teddy bear, ada makanan. Kalau di negara luar Maggi lagi. Kalau di sini saya tidak tahu ada Maggi kan dah. Kadang-kadang ada telefon bimbit lagi. Telefon bimbit iPhone. Yang menarik perhatian ni. Itu yang mahal-mahal tu bah. Tapi ikutlah logik akal tani kan. Tani bayar RM1 bah, cuma tu bah. Dia tani rasa apa-apa kah? Ya. Ya bah. Kalau zaman dulu kan Walia ni cerita saya dulu lah. Kalau tani imbas kembalikan zaman 90-an, 80-an, 70-an. Cuba tani fikir balik. Adakah indah judi yang berunsur permainan dulu atau? Yang bayar 20 sen. Tikam-tikaman. Tikam-tikaman itu bah. Kita ni membayar 20 sen, nguyak kertas satu kan. Okey. Ni bukan nguyak kertas satu bah. Jadi kalau sekiranya ngamcun dapat ia punya hadiah, dapatlah kita ni. Dan hadiahnya itu kadang-kadang melebihi daripada harga 20 sen itu. Lebih bandar-bandar masuk akal kita ni bah. Kemudian ada lagi ketikanya bila kita mencabut, itu dapat apa-apa. Dan itu memberikan kita ni ketagihan bah. Macam paling-paling apa nah? Minta lagi duit mama. Mak ada lagi 20 sen mak. Kalau dia dapat agak lagi duit mama. Sampai sanggup mencari ni orang tani istilah orang kampung kan, sampai sanggup mencari uban indong ya. Itu sudah tu. Kemudian apa lagi di sini? Pemain yang menang akan memiliki harta yang dipertaruhkan. Manakala pemain yang kalah pula tidak akan mendapat apa-apa kecuali kerugian membayar tokennya. Jadi itulah di antara ciri-ciri judi di dalam claw machine. Mungkin ada di antara kita ni yang tidak setuju dan sebagainya, atau terpulanglah habis kita sebenarnya. Tapi kalau dia sudah keluar fatwa tu, kita ni jangan ragulah arah fatwa negara kita ni. Sebab fatwa negara kita ni tu ia bukan calang-calang dikeluarkan tu. Ia dikeluarkan oleh para ulama dan sebagainya, dan perbincangan di sana pun yang penting cuma ni saja. Kalau sekiranya kita ni benar-benar pun kan mau barang tersebut, apa salahnya kita ni cuba berusaha carilah hanya orang kita ni rezeki yang halal lagi baik macam itu daripada kita ni apanya orang dah nyaman rasanya bah. Macam dulu kan bukan juga ada pengalaman tapi tahulah sedikit sebanyak mengenai dengan perkara macam mana. Bayangkan kalau sekiranya mungkin ada di antara kita ni yang mempunyai pengalaman bermain claw machine ini sendiri pak. Jadi cuba bayangkan kalau sekiranya kita ni memasukkan duit, tani masukkan duit token itu kan RM1, RM2 dan sebagainya. Ya simple saja. Kalau judian ni, kalau pandangan saya sendiri, kalau sesuatu yang apanya orang kita ni memberikan kita ni ketagihan bah, ketagihan. Tapi indah juga kita ni dapat, indah juga kita ni dapat barang itu. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang dah macam main-main bah. Itu ada sudah tu unsur-unsurnya. Syubhah banyak orang kata ni bah. Syubhah. Tapi bila kita dalami lagi ujung-ujungnya jadi judi dia. Jadi itulah mungkin ikut pengalaman masing-masing lah macam mana. Yang tapi tentu kekadai Ustaz membalik patong itu. Membalik patong itu. Tentu lagi tu, baik lagi cuma tu kan. Dapat lagi. Tapi ya istilah judi ni jangan tenisamakan jual beli. Ada orang mengatakan ya tu bisnes jutunya. Ada orang mengatakan bisnes bah. Ya katanya ya tu bisnes itu. Kita ni bayar token atunya umpama macam kita ni menyewa claw machine. Dia sama tu sebenarnya. Dia sama menyewa bisnes menyewa dan bisnes judi dia sama. Jangan disamakan. Jadi menurut Imam An-Nawawi balik semula rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhaj At-Talibin, jika kedua-dua belah pihak ia mensyaratkan harta sebagai taruhan untuk dimenangi oleh satu pihak yang bertaruh, maka ia adalah judi, kata Imam An-Nawawi.
seperti mana katanya jika disyaratkan dalamnya suatu permainan ada harta yang dipertaruhkan daripada kedua belah pihak yang bertanding, maka itulah judi, kata Imam An-Nawawi. Kemudian selain itu permainan ini ia bergantung kepada nasib yang dikaitkan dengan pertaruhan, iaitu satu pihak akan untung dan satu pihak lagi akan rugi. Jadi maka perkara ini juga merupakan unsur-unsur judi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Mahalli rahimahullahu taala dalam kitabnya Kanzu Al-Raribin ketika mensyarahkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengenai dengan sebab tidak sah akad pertaruhan kerana kedua-dua belah pihak dalam suatu permainan kesemuanya ragu-ragu dan atau tidak pasti sama ada dia akan mendapat habuan ataupun dia akan menanggung kerugian, dan ini adalah gambaran judi yang diharamkan sebab ada keraguan. Kalau tadi main kan claw machine itu, kalau siapa yang ada pengalaman, siapa yang pernah main, confident kayak dapat. Even yang profesional yang saya ceritakan tadi atau yang profesional, dorang ini sudah bermain claw machine 15 tahun ke atas. Ada yang sampai 22 tahun, Tan. Bayangkan. Pun dia punya win rate-nya 18% paling tinggi itu sudah tu 18%. Jadi ada keraguan. Even saya sendiri melihat video tu, katanya aku sudah 22 tahunnya. Macam tu 22 tahunnya main claw machine. Sekali kena suruh test lah. Berapa kali tu kena suruh test tu oleh orang yang membuat survey tu. Ataupun sudah ya masa pertama kali itu sudah ya macam gagal ragu. Ragu sendiri pun confident. Nah, itu sudah nampaknya orang kita ni ada unsur perjudian. Jadi maka adalah jelas permainan claw machine itu adalah permainan yang berunsur judi, dan Islam mengharamkan judi dan segala bentuk perkara yang berunsur perjudian. Bukan saja claw machine lah, mungkin Wali sama Intan ada apa-apa kan ditanya. Kalau saya sendiri kesan jangka panjang kepada individu yang memainkan permainan claw machine ini. Menurut Ustaz sendiri apa? Satu, kesan jangka, kalau tadi perhatikan dalam Al-Quran sendiri kan Allah ada berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ayat itu ia menceritakan bahawa ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan hukum arak sama judi ni bah. Pasal ketika tu orang Arab meletup tu bisnes arak sama judi ketika tu. Jadi Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullahnya, adakah perdagangan ataupun bisnes arak dan judi ni halal ataupun haram? Atau Sayyidina Umar tanya, halal ataupun haram? Kemudian baginda Rasulullah hendak menjawab, cara baginda Rasulullah menjawab tu nak gunakan ayat-ayat Al-Quran. Gunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ujungnya permainan judi itu ia mendatangkan banyak mudarat daripada kebaikan. Atau mudarat bukan saja mudarat dari segi apa? Satu, mudarat dari segi kewangannya. Kemudian mudarat dari segi mentalnya, emosinya. Kemudian mudarat dari segi relationship-nya tu nanti. Banyak mudarat tu. Bayangkan kadang-kadang kenapa attitude seseorang itu berubah, sikap seseorang itu berubah, dan lain bukan antaranya disebabkan oleh financial, dan yang kedua adalah relationship, perhubungan. Jadi apabila dua-dua ni rusak, ia punya kewangannya dan hubungannya, maka impaknya adalah ia punya sikapnya, attitude-nya. Jadi bila tadi nampak judi ni ia mau merusakkan akhlak orang itu. Bayangkan. Niatnya akan romantik ni sama temannya untuk mendapatkan patung. Sekali Indah dapat. Mesti pulang. Tapi benar, ini pengalaman based on apa yang saya tahulah mendengar cerita orang, pengalamannya sendiri. Ada yang sampai main judi ni sampai duit terimanya habis bah. Allah. Ada. Jadi kan ketagihan. Jadi ada yang tu baru terima tu. Alam yang habis duit baksisnya kerja dulu. Ada ini based on yang pernah bercerita disebabkan oleh judi. Dan hujungnya kesannya apa? Bercerai-berai. Ada yang sampai bercerai-berai, ada yang sampai ada kesampaian membuat rumah. Jadi apabila ada kesampaian membuat rumah, hujungnya laki bini berkelahi. Jadi apabila laki bini berkelahi sampai bila-bila pun payahkan baik hubungan itu disebabkan oleh
Judian ni juga. Ya. Jadi kita ni nampak wali judian ni sebenarnya banyak lagi sebenarnya lah akan dibincangkan Banyak mengenai mudaratnya dengan lah judi. ya. Tapi itulah yang mudarat yang kita ni nampak di depan mata kata ni. Walaupun mungkin agak simple ya claw machine, tapi banyak impak-impak yang negatif yang dapat kita ni perolehi. Jadi Ustaznya mengenai dengan perkara ini, sebelum kita menutup wawancara kita, mungkin boleh Ustaz simpulkan. Silakan. Okey, jadi sebagai kesimpulan berapa minit ni Intan? Ya, ada masa dalam 5 minit. 5 minit banyak lagi rupanya. Masya Allah. Jadi ingatlah kita ni tadi nampak sudah. Ini mungkin ringkas saya sebenarnya yang saya explain, tapi mesti juga kita ni sendiri tanya lagi arah orang yang pakar mengenai dan claw machine ni. Selidiki lagi. Tapi kalau sudah ada fatwa tu, nak payah selidiki lagi lah biar tak ada orang yang menyelidiki. Tadi buat kerja lain lah, ada lagi kerja manfaat yang boleh kita lakukan. Tapi jelas di sini bahawa claw machine itu ada unsur-unsur judi di sana. Sebab ada sesuatu yang ditaruh, pertaruhannya orang kata ni. Si pemain menaruh duitnya, bertaruh duitnya. Si pemilik claw machine itu bertaruh hadiah di sana. Dan saya sendiri melihat interview atau ia sendiri mengakui bahawa katanya kalau sekiranya pemain itu dapat hadiah aku rugi katanya. Nah, itu sudah dari kata-katanya itu sudah nampak bahawa claw machine itu ada unsur-unsur judi. Kemudian claw machine ini jangan kena fikir ia bergantung kepada skill, tidak ada kaitan sama skill. Sebab pemilik claw machine itu sendiri beritahu bahawa tidak ada kaitan sama skill. Ia berkaitan sama luck. Sebab apa? Sebab claw-nya tu dorang boleh set tu. Dorang boleh set daripada kekuatan 1 sampai 45. Even dia punya crank-nya tu, dorang boleh set daripada speed 1 sampai 15. Jadi tidak ada kaitan sama skill di sana. Dorang boleh set bila-bila masa, dorang boleh tukar setiap minggu sebenarnya. Bila business down, dorang tukar dia punya settingnya supaya kuat. Bila bisnesnya maju balik, dorang tukar balik settingnya supaya longgar. Jadi bila dia ambil, kadang-kadang saya perasan belanja, saya boleh lihat belanja di kedai kan. Saya perasan kenapa claw machine-nya macam dipegang sedikit mudah lapasan ya. Tapi ada satu claw machine Long lay lah. long lay bah macam macam tu. Mencengkam pun indah. Macam kuat lagi anak saya memegang bah. Kalau anak saya memegang nasi kan, mana mau lapas tu. Tapi ada certain claw machine tu kuat benar, pemegangnya tu kuat. Jadi nampak di sana. Tapi rasa-rasanya 45% satu pun dah kuat berhabis tu. Ya Allah, lurus deh. Melainkan kalau ya 100% kali. Sama ada trik-triknya juga sebenarnya. Kenapa dorang tinggikan palang atau ini saya bukan saya memunculkan, tapi yang benarnya. Kenapa dorang tinggikan Jadi palang atau ada unsur penipuan lah. supaya dia gugur betul hadiah itu. Dorang cubakan usahakan ditinggikannya palang itu sedikit supaya hadiah itu tidak akan gugur di sana juga. Dan dorang tahu hadiah itu indah akan gugur. Sebab bentuknya macam mana ia akan barat di sini. Banyak lagi lah explanation boleh kita sebarah YouTube lah. Kemudian yang paling penting adalah kita ni umat Islam ingat-ingat saja. Kita ni diharamkan untuk melibatkan diri dalam permainan claw machine ini. Dan juga permainan-permainan yang seumpamanya. Sama ada sebagai pemain, kemudian sama ada sebagai penyedia permainan tersebut ataupun pengiklanan. Yang mengiklankan pun jangan terlibat dan lain-lain mengenainya kerana ianya merupakan suatu dosa dan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jelas hendaknya juga apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz kita ni, Ustaz Muhammad Nashiz bin Supiri, pegawai agama bersama kita pagi ini mengongsikan berkenaan dengan hukum permainan claw machine ya. Jadi mudah-mudahan kita ni akan dapat mengambil pengajaran dan juga iktibar ya daripada apa yang telah pun disampaikan tersebut. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz dan insya-Allah jika ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain waktu mungkin membincangkan ya topik dan juga tajuk yang lain lagi. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.